Majlis pertama ialah yang paling agung ialah majlis mempelajari ilmu agama melalui kitab-kitab ulama yang telah ditulis. Dan kitab-kitab tersebut mestilah sepatutnya merujuk kepada fardu ain. Tauhid, fiqh dan tasawuf. Itulah pengajian yang paling penting dan paling mulia sekali. Kemudian Nabi kata, ada satu lagi majlis yang lain yang kita perlu beramal dengannya, ialah majlis-majlis zikir. Maksud Nabi SAW memberitahu, majtama qaumun ala zikrillah. Tidak berhimpun. Atau dalam hadis ini Rasulullah berkata, majalasa qaumun muslimuna majlisan yadhkuruna Allah Ta'ala fihi. Tidak berhimpun orang Islam dalam satu majlis, lalu mereka berzikir mengingati Allah padanya. Maksudnya perlu diadakan majlis berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itulah yang ulama ahli sunnah, ulama di Nusantara ni, dia dah susun zikir-zikir selepas mayang. Maksudnya apabila kita nak suruh orang berhimpun, peluang yang ada ialah semasa solat 5 waktu. Apabila solat 5 waktu, dah berhimpun manusia untuk solat berjemaah, maka diambil peluang manusia berhimpun semasa solat berjemaah untuk mereka tadi berzikir secara berjemaah. Jadi apabila manusia dah berhimpun solat subuh, solat zuhur, maghrib, isyak dan seumpamanya, maka imamlah sepatutnya mengambil peranan tersebut, menjadikan perhimpunan mereka yang datang untuk semayang sebagai majlis zikir. Jadi sebetulnya imam-imam dia akan membaca zikir-zikir selepas semayang. Dan zikir yang paling penting sekali ialah bertahlil la ilaha illallah selepas semayang. Jadi kita maklum di Nusantara ni selepas solat 5 waktu, di satu masa dahulu, imam akan bertahlil. Selepas kita baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, maka imam akan bertahlil La ilaha illallah, La ilaha illallah sebanyak 100 kali. Supaya di samping dia menjadi majlis solat berjemaah, dia bertukar menjadi majlis zikir. Semua yang berjemaah tadi datang berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, jadi itu dua kerja lah. Dan kita maklum ni, di samping kita solat berjemaah tadi. Jadi apabila kita dah buat kerja ni, maksudnya pertama, datang berkumpul mentadarus Al-Quran. Dan kedua, berkumpul untuk berzikir. Maka sekarang ni kita tengok hasil dia. Apabila kita buat dua kerja ni, maka Nabi menjanjikan 4 ganjaran. Pertamanya ialah, nazalat alaihimus sakinatu. Ini yang dalam kata hikmat ni nak bagi tahu. Apabila kamu buat dua perkara ni, mempelajari isi kandungan Al-Quran melalui kitab tasawuf, fiqh dan akidah, dan apabila kamu tadi menghadiri majlis-majlis zikir, naqdan. Apa makna naqdan? Mana kita buat tu serta-merta. Malam Jumaat serta-merta datang berzikir. Azan 5 waktu serta-merta menunaikan semayang. Apabila ada kelas-kelas yang khusus, yang memang kita niat untuk mempelajari fardu ain, tauhid, fiqh dan tasawuf, kelas-kelas tasawuf ni kita kena naqdan, hadir serta-merta pada ketika kelas tersebut. Maksud kita kena banyak sangat kelas pengajian. Ada kelas bahasa Arab, kan, ada kelas tajwid, ada kelas Al-Quran. Dan kebanyakan kelas yang kita hadiri itu ialah sunat ataupun fardu kifayah. Tapi kita tengok dalam sebulan, mana ada kelas yang dihukumkan fardu ain? Mana dia kelas yang kita wajib hadir? Kelas ni kalau aku tak hadir, berdosa. Kelas yang sunat, itu kalau tak hadir, tak apa. Kelas yang fardu kifayah, kalau tak hadir, tak apa. Tapi persoalannya, kelas yang fardu ain, sekiranya tak dihadiri oleh orang Islam, maka hukumnya berdosa. Jadi sekiranya dia dah tahu ada 5 kelas yang dihukumkan sebagai fardu ain, maka dia kena menghadiri kelas tersebut naqdan serta-merta. Maksudnya jangan tangguh. Tangguh dia maksudnya, aku sekarang ni tengah sibuk bekerja, aku sekarang ni tak ada masa, tak apalah nak tunggu pension nanti baru aku nak hadiri kelas-kelas ni. Itu dia panggil nasiatan. Maksudnya kita berhubung dengan Allah Ta'ala pun kita dah bertangguh. Benda tu fardu ain, tuntutannya serta-merta. Tapi dengan Allah Ta'ala kita bertangguh. Jadi apabila kita bertangguh dengan Allah Ta'ala, macam mana Allah nak bayar tu serta-merta? Kita dah niat dalam hati. Tak apa ni kemudian. Sekarang belum masanya lagi. Sekarang aku tengah nak memperbaiki kedudukan ekonomi, keluarga, rumah, apa segala. Pangkat kedudukan. Jadi kita niat menangguhkan. Untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sekiranya kita dah
usaha melakukan dua perkara ni, menghadiri majlis-majlis fardu ain, kelas-kelas fardu ain, dan menghadiri majlis zikir. Sebab majlis zikir pun fardu ain juga. Kan, untuk kita membersihkan hati, untuk kita mengingati Allah ni, kedua-dua ni ialah fardu ain. Jadi kalau kita boleh menghadiri kedua-dua majlis ni, majlis zikir dan majlis pengajian kitab fardu ain, naqdan serta-merta. Maknanya setiap kali malam Jumaat kita akan cari majlis zikir, kita hadiri. Dan setiap hari kita ada satu waktu kita duduk berzikir mengingati Allah dan tak bertangguh. Kan, sampai saja waktu kita buat, sampai saja waktu kita buat, sampai saja waktu kita buat. Maka Nabi SAW menjanjikan 4 perkara. Nabi kata, illa nazalat alaihimus sakinatu, melainkan akan turun kepada mereka sakinah. Yang kedua ialah wa ghasyiyathumur rahmatu, Allah Taala akan turunkan kepada mereka rahmat. Wa haffathumul malaikatu, dan mereka akan dikelilingi oleh malaikat. Wa zakarahumullahu fi man indahu, dan Allah Taala akan menyebut-nyebut mereka di sisi Allah Taala. Cuma kita kena maklum, kurniaan pertama sekali yang paling penting ialah as-sakinatu. As-sakinatu tu kita terjemah sebagai ketenangan, tapi kita nak cuba fahamnya. As-sakinah tu daripada satu sudut dia ialah al-mahabatu, kegerunan. Maksudnya kegerunan yang Allah Taala kurniakan kepada lelaki yang menghadiri kelas-kelas fardu ain dan menghadiri majlis-majlis zikir. Allah Taala kurniakan kegerunan tu pada lelaki. Apa gunanya kegerunan tadi tu? Supaya isterinya boleh taat, supaya anak-anaknya boleh taat, dan sekiranya dia tadi pemimpin, supaya orang-orang di bawahnya boleh taat. Jadi itu faedah sakinah tadi. Bukan sakinah tu difaham dengan semata-mata ketenangan. Dia ialah kegerunan yang Allah Ta'ala kurniakan. Suatu ulama syarahkan, as-sakinah ialah al-mahabatu, kegerunan, al-waqar. Maksudnya kemantapan hati tersebut.